Juga aksi terakhir mereka tumpas 0-4 kepada pasukan Selangor di Kelana Jaya. Dan hari ini Yusri Ceklah cuba mengekalkan barisan pemain-pemain yang sama dengan T. Syaiswaran sebagai penjaga gol hari ini. Diikuti oleh pemain-pemain yang lain, Afolabi, Doi Kocia, Shivan Pillay, pemain bawah 23 tahun yang boleh dikatakan mempunyai jumlah dan juga minit permainan yang begitu banyak sekali yang perlu diberikan consideration untuk bermain dengan skuad bawah 23 tahun negara. Seo Seong Nong, penjaring terbanyak, akan mengetuai barisan hadapan bersama-sama dengan Wan Zek Haikal Wano, pemain yang sedang cuba untuk mendapatkan lesen kejurulatihan. Sementara Pak Tesu kekal selaku kapten untuk pasukan Sabah. Saudara Hasul Amir diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan perlawanan ini. Saudara Azizul Alias, pejabat Metro B, seorang petugas di Metro B di Ipoh, berusia 39 tahun, 18 tahun berkhidmat dengan pos Malaysia, diberikan tanggungjawab untuk menyerahkan bola perlawanan ini kepada jurulatih perlawanan, untuk pengadil perlawanan. So, Khairul Fahmi Cemat yang bermain di Jalan Besar tempoh hari kekal sebagai penjaga gol. Dan juga untuk kita melihat Ramon Machado sebagai penggempur utama bersama-sama dengan Irfan Fazail dan juga Sadir Ramdhani, Miguel Cifuentes, Stuart Wilkin, Reza Ghazali, antara pemain-pemain yang dikekalkan dan juga dalam formasi 3-4-3 oleh Dato' Ong Kim Swee. Tahniah kepada beliau yang juga telah dilantik baru-baru ini selaku Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia. Dapat lihat kepada rekod pencapaian kepada pasukan Perak di tempat sendiri. Dan sudah pasti cuba untuk mengelakkan daripada mencatat kekalahan yang kedua berturut-turut mereka sebelum perlawanan dengan Selangor tempoh hari telah berjaya untuk menewaskan Kelantan dengan 8-0 dan juga mengalahkan pasukan Negeri Sembilan dengan 1-0. Pemain Sabah, bagaimana mereka gagal dan juga dikecewakan dengan jaringan tunggal daripada pemain ini, iaitu Wan Zek Haikal dalam perlawanan tersebut. So, perlawanan yang akan bermula tepat pada pukul 9 malam, iaitu perlawanan yang ke-25 pada pasukan Perak. Perlawanan seterusnya adalah berdepan dengan pasukan Terengganu di Kota Terengganu untuk pasukan Perak. Saudara Asrul memulakan permainan dengan padang sedikit berat ekoran daripada hujan yang turun pada petang tadi. Kita harapkan dianya tidak akan menjejaskan rentak permainan daripada kedua pasukan dalam perlawanan ini. Yashbane Home juga turut diturunkan dalam first 11 untuk pergandingan dengan Shivan Pillay. Saya percaya ini sekaligus akan memberi nilai tambah kepada barisan pertahanan untuk pasukan Perak dalam perlawanan di tempat sendiri ini. Tesu kekal sebagai centre back, pergandingan bersama-sama dengan Gabriel Perez. Dominic Tan dan juga Rizal Ghazali melengkapkan di barisan pertahanan. Cifuentes, Rizal Ghazali telah melakukan 2 assist
yang cukup bermakna dalam perlawanan di Kuala Terengganu. Tersedekat sedikit atas permukaan padang yang berat, cantik. Antara outside foot yang dilakukan oleh Gol Kocha. Kita melihat bagaimana Faris Izham sudah pun meminta bola. Ada pelanggaran yang berlaku. Satu rempuhan lewat yang dilakukan oleh Ramon Machado ke atas Faris Izham yang cuba membawa bola ini masuk ke bahagian tengah. Seperti biasa, tugasan akan diserahkan kepada Goi Kocha untuk menantikan rakan-rakan yang lain di sebelah kanan, kiri dan juga di bahagian hadapan menanti. Dan akhirnya memilih dengan hantaran pendek bersama-sama dengan Aiman. Oh, terlepas sebentar tadi. Tandukan angin yang dilakukan oleh Pak Tesu. Seberang sana nombor 12 adalah Afif Ashraf. Ada 3 pemain bawah 23 tahun yang digunakan oleh Yusri Ceklah dalam perlawanan ini. Cahaya dihalang. Wilkin terus menghantar bola ke hadapan. Penampilan di luar KK, di luar likas yang paling banyak sekali dilalui ketika ini. Daniel Ting mengenakan hampir-hampir untuk dia mencuri bola dari kaki Sahiswaran. Satu tindakan yang kurang bijak dilakukan oleh pemain-pemain Perak dengan membuat hantaran-hantaran ke belakang sebentar tadi. Dan tindakan bijak juga yang dilakukan oleh Daniel Ting adalah untuk terus menekan. Nampak dengan menggunakan tapak kaki. Satu tindakan yang juga boleh mendatangkan bahaya. Sekali lagi tekanan yang diberikan oleh Ting menjatuhkan Faris Izham. Ini adalah approach yang biasa dapat kita perhatikan daripada pasukan Sabah ini. Dalam perlawanan dengan pasukan Terengganu juga mereka membiarkan pasukan tuan rumah mengatur serangan terlebih dahulu. Tapi kemudiannya mengatur gerakan menerusi counter attack yang terus berjaya menghasilkan jaringan. Afolabi cuba ditutup oleh Sadir Ramdhani. Berjaya dicuri oleh Sifuentes. Tackle yang menarik ditunjukkan oleh Warzek Haikal, seorang pemain yang pada dasarnya merupakan antara favourite boy untuk Dato' Eng Kem Swee ketika bersama-sama dengan pasukan remaja negara. Paris dengan Irfan Fazail. Sifuentes. Oh, kesilapan daripada Rizal Ghazali. Hantaran yang kurang kemas dilakukannya. Agak cuai dengan hantaran pendek. Sabah yang telah berjaya untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala AFC selepas ungguli kumpulan H 12 mata daripada 5 perlawanan. Mereka ada satu lagi perlawanan, iaitu menentang PSM Makassar. Shenong pendek antaranya untuk Afolabi.
Wanzek Haikal mencari ruang di sebelah kanannya. Ditutup di situ. Play on, kata pengadil. Dan terus satu hantaran jauh dilakukan. Tepat ke kaki Ramon Machado. Membawa bola masuk ke tengah dan free kick untuk pasukan Sabah. Cari ruang dan Azalinullah serta Shivan Pillay. Dan Shivan Pillay yang dipersalahkan di situ. Free kick daripada jarak lebih kurang dalam 40 meter dari pintu gol Sahishwaran. Sadir Ramdhani, Fapus, tandukan tapi ada kedudukan offside. Namun begitu pengadil lebih cenderung untuk memberikan goal kick kepada pasukan Perak selepas kedudukan Gabriel Perez yang berada pada posisi offside terlebih dahulu. Darren Lock yang menjadikan gol di jalan besar direhatkan dalam perlawanan ini. Ialah pentingnya untuk memiliki sebuah skuad yang besar dan juga memiliki barisan pemain-pemain yang berpotensi yang mampu untuk masuk bila masa. Dalam pada itu free kick yang diberikan kepada Sadir Ramdhani. Ada pijakan sedikit yang dilakukan oleh Sandi Afolabi di atas kaki Sadir Ramdhani. Sembilan minit berlangsung, belum ada sebarang percubaan on target yang terhasil ketika ini. Taisu mengawal rakan senegaranya, Susenong. Dengan gol yang baik dapat dihasilkan oleh Sahishwaran. Ting untuk Dominic Tan. Mengalami kecederaan ketika bersama dengan pasukan negara tempoh hari itu. Ramon Machado, tetapi Sahishwaran bijak, tepat untuk dia meluru ke depan. Sebab bola ini sememangnya adalah satu bola yang mengelirukan barisan pertahanan Perak, tetapi mujur tindakan pantas yang dilakukan oleh Sahishwaran adalah keluar daripada posisinya untuk menutup ruang yang dimiliki oleh Ramon Machado. Kiranya sebulan lah sudah Sabah berkelana untuk menghadapi perlawanan-perlawanan di tempat lawan. Begitu respon yang cukup baik ditunjukkan oleh pemain-pemain. Satu lambungan Machado, tindakan susulan, percubaan yang dilakukan oleh Irfan Fazail. Pemain yang diletakkan di belakang Ramon Machado. Percubaan pertama yang dilakukan oleh bekas pemain JDT ini. Kena percubaan. Jauh tendangan gol, mudah untuk Gabriel Perez. Afif Ashraf tidak mempunyai pilihan untuk melakukan clearance, lontaran ke dalam kepada Sabah. Sadil, tetapi sedikit tinggi untuk Ramon Machado. Dia berjaya untuk memperdayakan Afif Ashraf.
Ada clearance yang dapat dilakukan oleh Arman Karul. Jauh hantaran daripada Pak Tesu untuk Rizal Ghazali. Bantuan diberikan oleh Sadil Ramdhani Wilkin. Jauh hantaran daripada Pak Tesu untuk Rizal Ghazali. Bantuan diberikan oleh Sadil Ramdhani Wilkin. Rizal Ghazali dengan kaki kiri. Sabah menguasai permainan ketika ini untuk tempoh 5 minit yang terakhir. Terus mengatur serangan, terutamanya menerusi Sadil Ramdhani. Satu terupas yang baik yang gagal dibaca oleh Irfan Fazail. Wilkin terus menguasai bola. Baik tindakan yang ditunjukkan oleh midfielder kebangsaan ini. Salah seorang tonggak penting dalam perancangan Kim Panggon. Satu terupas yang baik untuk Rahman Machado. Pintu gol terbuka. Baik, Suaren sebenarnya sudah pun ditewaskan sebentar tadi. Dekat pantas yang ditunjukkan oleh pemain Brazil ini. Dia melakukan satu larian atau antaran lolos yang baik, tetapi tolakkan dengan kaki kiri yang tidak cukup kuat untuk menewaskan Saji Suaren. Cifuentes Ding terlalu kuat. Lebih merupakan satu percubaan yang dilakukannya tadi. Fahmi Cik Mat, 15 minit sudah pernah berlalu, belum menangkap bola lagi ketika ini. Afolabi kurang cermat kerana tolakan yang dilakukannya untuk Goicoechea. Jauh hantaran yang dilakukan oleh Daniel Ting. Bijak dari Afolabi, sudah melihat di seberang sana yang telah dikawal Afif Ashraf, tetapi hilang bola. Rizal Ghazali meluru, setting, Wilkin membuat percubaan rendah. Dominic Tan pun dah naik sampai ke dalam kawasan penalti.
Stuart Wilkie mencuba untuk melakukan percubaan untuk mendapatkan gol pertama perlawanan, tapi tak berhasil. Kerana balas pantas yang dilakukan oleh Sabah. Wilkin dengan 6 gol dalam saingan Liga musim ini. Faris untuk Goikocha. Faris Iziham, tapi lihat kepada tampanan keras yang dilakukan oleh Gabriel Perez untuk memberikan sepakan penjuru yang pertama perlawanan yang dimiliki oleh pasukan tuan rumah, yang perlu terus mengatur serangan dan juga bermain dengan lebih sedikit pantas. Goikocha pendek antaranya kepada Wanzek Haikal. Mudah untuk ditangkap oleh Khairul Fahmi Cekmat dari Aiman Khairul. Pak Tisu. Gabriel cantik antara ni ke bahagian tengah, tetapi Cifuentes hilang bola. Shenong kepada siapa? Sebab dia bersorangan berdepan dengan 3 pemain Sabah. Apabila dia dapat bola, dia tidak pasti sama ada mahu menggelecek ataupun menolak, tetapi tolakan itu terlalu sukar untuk Wanzek Haikal. Irfan menekan Shivan Pillay. Ke mana hantaran itu? Ting dapat juga membuat cross. Shivan Pillay dicuri semula oleh Cifuentes tadi. Shenong untuk Afolabi. Paksa tolak jauh ke bawah. Mehom. Mana? Ketika Rahman Machado sudah pernah menutup ruang untuk Shahis Warren melakukan clearance, tapi dapat juga, cuma clearance itu tak jauh. Kesilapan daripada Rizal Ghazali. Azalinullah. Tangan-tangan pendek yang ditunjukkan oleh anak-anak buah Yusi Ceklah ketika ini sebenarnya memudahkan juga untuk pemain-pemain Sabah merampas pula permainan. Kita lihat ada sedikit sentuhan yang mengasari pemain Perak. Yes. Wanzek buat satu cross, dikeluarkan oleh Pak Tesu. Afolabi.
Azali. Kurang cermat. Wilkin yang berjaya membaca gerakan itu tadi. Sekaligus ini telah memberikan semula peluang pada pasukan Sabah mengatur semula permainan ini. Jauh hantaran itu ke seberang sana. Sadil yang kurang sikit mendapat bola pada 5 minit yang terakhir. Gabriel Perez. Satu gerakan 1-2, play on. Shivan Pele mencari rakan. Tak lepas. Daniel Ting lebih bersedia. Irfan, hantaran semula yang sedikit sukar yang dilakukan oleh Irfan Fazail. Lontaran ke dalam pada Sabah dengan Pak Tesu berada dalam box ketika ini. Hantar jauh keluar Cifuentes. Rizal Ghazali tinggi hantarannya ke dalam box. Dan juga mempunyai advantage dalam tangkapan bola tinggi. Pada itu free kick kepada pasukan Perak bahagian tengah padang ketika ini. Jauh hantaran ini terlalu mudah untuk Karol Fahmi Cemat. Sekali lagi hantaran yang dilakukan ini bola kedua yang sentiasa dimenangi oleh pemain-pemain Sabah. Dari Irfan Fazail, daripada Ramon Machado terutamanya. Play on. Wilkin. Last di score dalam saingan Liga Super ini. Pada 13 Ogos yang lalu ketika Sabah menewaskan KL City 3-2. Tak lepas lagi, berjaya dipatahkan cemerlang oleh barisan pertahanan Sabah, Sadir Ramdhani. Terus menghantar bola ke dalam box untuk sepakan gol kepada pasukan Perak.
Tanda bola tinggi. Cifuentes. Afolabi. Ada tolakan, sedikit tolakan yang dilakukan oleh Dominic Tan ke atas Goicoechea untuk free kick kepada pasukan Perak dan juga untuk kapten Perak itu. Irfan cuba di sini bersama-sama dengan Aiman Khairul. Bantuan diberikan oleh Faris, tetapi Cifuentes lebih pantas, bijak, tolakan ke belakang untuk kaptennya Pak Tisu mencari rakan dan akhirnya dihantar dalam kawasan penalti. Tak ada ruang membelakangkan pintu gol, mencuba walaupun juga dicabar di situ oleh Syivan Pilih. Faris sekali lagi. Kali ini bijak, tidak offside untuk kedudukan Faris dalam kawasan penalti. Sionong terlalu perlahan dari Faris Itziham sebentar tadi yang menerima umpanan Azali Nullah. Peluang terbaik untuk pasukan Perak, tetapi Sionong pula tak tepat percubaannya. Sekali lagi satu sungkitan. Namun dah begitu Pak Tesu bersedia. Lontaran ke dalam kepada pasukan Perak. Di sini asakan keras yang dilakukan oleh Aiman Khairul. Betul tindakannya. Sementara Afif Ashraf bersama-sama dengan Sadir Ramdhani, lontaran ke dalam untuk Sabah yang cuba disegerakan. Kesilapan sedikit dari Sadir Ramdhani. Wilkin Machado semula kepada Stuart Wilkin. Di belakangnya Daniel Ting bersedia. Terus dihantar ke dalam box, terlepas di belakang. Zalinullah juga bijak untuk melihat kedudukan Goicoechea. Tolakan ke bahagian tengah, tetapi Pak Tesu dengan satu tampanan yang begitu penting sekali dapat dihasilkan oleh kapten Sabah ini. Berikan sepakan penjuru yang kedua kepada Perak. Cross dan juga hantaran lintang seperti itu sememangnya. Hantaran yang begitu mengelirukan. Boleh tertampan ke dalam pintu gol ataupun terlepas. Goicoechea akan mengambil sepakan penjuru ini. Pendek hantarannya. Goicoechea ditumbuk ataupun terlepas dari Karufami Cekman. Dengan tekanan yang diberikan oleh Sander Afolabi. Pak Tesu yang kurang berpuas hati sedikit
dengan tindakan merempuh Khairul Fahmi Cik Mat, dan kemudian ada mungkin sedikit sentuhan, sedikit pijakan dilakukan oleh Afolabi, dan kini Perak dengan sepakan penjuru yang ketiga terus dihantar, masih lagi dalam kedudukan yang bahaya, dikeluarkan oleh Irfan. Sabah tertekan. Afolabi. Tiba-tiba saja Perak mengambil giliran untuk menguasai bola dan juga permainan. Cuba bermain dengan hantaran pendek tapi tak berhasil. Sadil juga hilang bola di kawasan tengah. Perak tadi memiliki peluang yang cukup baik. Dilambungkan untuk si Fuentes. Bola sudah pun keluar dari kawasan permainan. Masih lagi dengan corak permainan yang begitu perlahan. Koicochea terlalu banyak sangat mengharap kepada beliau dari skuad Perak pada musim ini, terutamanya selepas pertukaran jurulatih yang berlaku. Setengah jam berlalu dengan kedudukannya 0-0 antara kedua pasukan. Azalinullah cuba untuk melakukan satu hantaran lolos di celah-celah kepungan pemain-pemain jersey merah. Dibiarkan kepada Rizal Ghazali tadi. Afolabi, tackle yang keras dilakukan oleh Dominic Tan. Sadil, dan Dominic Tan yang kini terduduk mengalami kecederaan. Koicochea, rempuhan yang dilakukan oleh Irfan sekurang-kurangnya akan memberikan ruang kepada Dominic Tan untuk diberikan rawatan. Pasti sama ada dia boleh teruskan permainan ini ataupun tidak, sebab dia telah memberanikan dirinya untuk melakukan satu tackle yang agak keras pada situasi 50-50 dengan Sandi Afolabi tadi. So di barisan pertahanan untuk Sabah FC mereka ada Wilson Batul, pemain yang begitu tegap, yang mampu untuk mengisi kekosongan barisan pertahanan. Juga ada Irfan Zakaria, juga ada Jafri Firdauscu. Peluang ini juga telah digunakan oleh Yusi Cik lah untuk memperbetulkan keadaan anak-anak buahnya.
So tidak ada percubaan yang betul-betul tepat dihasilkan ketika ini. Sabah yang berjaya untuk ke semifinal Zon Asia Tenggara dalam saingan Piala AFC. Penampilan dan juga kejayaan untuk sempada ketika ini. Dominic berjaya untuk mengecewakan Faris Izdiham yang kali ini bergerak di seberang sana pula, bertukar posisi. Gabriel, sayang, ada mungkin sedikit salah faham antara Sadir Ramdhani dengan Rahman Machado. Sadil berjaya lepas dan membuat satu chip, satu lampungan, dan Rizal Ghazali di situ teragak-agak. Semuanya berpunca daripada Sadir Ramdhani yang berjaya memperdayakan pemain pertahanan Perak. Free kick diberikan kepada Goicoechea. Sayang tak dapat menghasilkan sebarang percubaan daripada penguasaan mereka. Irfan, Rizal. Bantuan semula diberikan oleh Irfan Fadzail kepada kedudukan Gabriel Perez yang kini bergerak di seberang sana. Ada jatuhan Rahman Machado. Dia dah jatuh, dia bangun pantas, cuba untuk merampas pula bola itu, dan Sahih Suaren terlewat sedikit, terlambat sedikit, ini mengalami kecederaan. Apakah dia cuba untuk melakukan lagi bicycle kick? Betul, seperti jaringannya ketika berdepan dengan pasukan Terengganu. Dah jatuh, dia bangun semula dengan pantas, dengan segera. So kita lihat sekali lagi daripada gerakan beberapa minit yang lalu, Sadir Ramdhani yang berjaya untuk mengatasi Aiman Khairul. Rizal Ghazali teragak-agak nak rembat, nak buat first timer, nak cross mula ketika dia mendapat bola itu tadi. Wow, cantik, jauh, 3 skor padang dari Sahih Suaren. Afolabi. Lihat kedudukan Faris, sayang, dia tak dapat kawal bola itu dalam kawasan permainan. Faris, Aiman Khairul, Shivan Pillay Asokan, 3 pemain bawah 23 tahun yang mendapat kepercayaan dari Yusri Ceklah. Pas, tolakkan semula kepada Goicoechea. Hadangan yang dilakukan setelah tadi oleh Gabriel Perez, masih lagi dalam kawasan permainan. Peluang yang baik di sini. Keras, sayang, agak mengecewakan. Cross seperti itu yang dilakukan oleh Afif Ashraf, sekaligus juga mengharapkan bahawa ada pintasan daripada Seo Seong Nong. Bukan mudah
Sebab hantaran seperti itu memang advantage milik penjaga gol. Terlihat bagaimana Sadir Ramdhani dapat juga membuat satu cross. Ada tolakan, tumbukan sedikit yang dilakukan Syed Iswaran dan kemudiannya Daniel Ting yang dipersalahkan. Sadir Ramdhani, duri dalam daging di barisan pertahanan. Cifuentes dengan rempuhan yang sedikit keras ke atas Wan Zek Haikal. Afolabi beberapa minit yang terakhir ketika ini dapat dia keluarkan bola dari kawasan bahaya. Sienong tolakan ke sebelah tepi. Faris Koicocha membuat satu hantaran kepada Wan Zek. Dah baik dah tu kawalan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Perak, tapi apabila mereka delay, lambat membawa bola itu masuk ke dalam attacking third, sekaligus pemain-pemain Sabah dah ready menunggu saja. Perkara seperti inilah yang mana Yusri Cik lah perlu perbaiki. Kerana setiap kali mereka tolak semula bola itu ke belakang, setiap kali lah itulah pemain Sabah sudah bersedia menanti. Machado dalam kedudukan offside. Kerana whistle menamatkan separuh masa yang pertama ini daripada pengadil perlawanan saudara Hasrul Amir. Dato' Kim Swee sudah pasti mengharapkan rentetan kemenangan ini cukup gembira dan juga lega. Sekarang ini kalau mereka nak kalahkan ataupun mengatasi Kedah, mereka kena menang baki perlawanan yang akan dihadapi. Afolabi tolakan terus kepada Sionong. Gabriel menanti tolakan ke hadapan pintu gol. Tidak ada sentuhan yang keras mengasari Koicocha. Saya yakin yang Khairul Fahmi Cik Mat cukup berhati-hati untuk merebahkan badannya itu tadi. Kalau dia rebahkan badannya, Koicocha jatuh, pasti bahaya. Tapi dia sekadar mendepangkan badannya saja. Dan ada sedikit sentuhan dengan kaki yang dilakukan oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Afif Ashraf, free kick di situ. Koicocha tidak puas hati kerana Pak Tesu tidak diberikan layangan kad pada kekasarannya itu tadi. Sini adalah satu rempuhan. Lewat yang dilakukan oleh Pak Tesu.
2 minit masa yang dilanjutkan dalam perlawanan ini. Shivan Shahishwaran ditekan di sini oleh Cifuentes. Afolabi, Sionong, dia khawatir dia dalam kedudukan offside. Tolakan semula, Jaya dihalang, tak berlepas di situ Faris untuk menggelecek Daniel Ting. Tetapi Perak peluang yang terakhir, sepakan penjuru yang keempat untuk mereka sepanjang 47 minit permainan ini. Wan Zheng Aikal akan mengambil sepakan ini. Dilambungkan tinggi, terlepas di belakang. Dikeluarkan di situ oleh Rizal Ghazali. Tak sempat untuk percubaan susulan. Okey. Ada beberapa aksi, ada beberapa ketika yang mendebarkan. Tetapi masih lagi sebenarnya belum ada sebarang percubaan menarik ke arah pintu gol di Ipoh ketika ini untuk menyaksikan tuan rumah Perak dan Sabah terikat tanpa jaringan untuk 45 minit yang pertama. Yang pertama sekali sudah pasti kita ingin melihat siapakah pemain baru yang akan dibawa masuk oleh Yusri Ceklah dan juga Dato' Ong Kim Swee untuk babak yang kedua ini. Tetapi berdasarkan apa yang dipamerkan oleh kesebelasan yang sama, cuma kita dapat bacakan tindak Rawilson Batu sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk ketika ini oleh Dato' Ong Kim Swee. Seorang pemain yang baru saja melepasi jumlah permainan yang agak besar diperolehinya. Main dari Kota Marudu ini, berusia 29 tahun. Selain daripada Irfan Fazail, Rizal Ghazali juga dilaporkan direhatkan oleh Dato' Ong Kim Swee dalam perlawanan ini untuk membawa masuk Rawilson dan juga Jafri Firdaus Chiu, pemain yang skor dalam perlawanan di Kuala Terengganu tempoh hari. So ini adalah dua tenaga yang baru di barisan sebelah kanan untuk pasukan Sabah. Sementara pasukan Perak baru melangkah sekarang ini masuk ke dalam padang. Saya lihat tidak ada perubahan yang dilakukan ketika ini oleh Yusri Ceklah. Shahishwaran sekarang ini sedang mendapatkan kata-kata azimat terakhir daripada jurulatih penjaga gol mereka, saudara Azlin Ahmad Jabri. So itu dia double substitution. Main yang sudah pun mula menunjukkan Jafri Firdaus Chiu yang lama ketika bersama-sama dengan skuad remaja dahulu. Rawilson, saya percaya dia memang amat-amat perlukan minit permainan pasukan Sabah ini.
Om dan juga Shivan Pillay juga boleh diberikan pujian di atas saudara Hasrul Amir yang akan memulakan separuh masa yang kedua ini, yang akan dimulakan oleh pasukan Sabah menyerang daripada sebelah kiri ke kanan pula. Keluar oleh Saisuaran, sedikit kecederaan. Ada lewat separuh masa yang pertama tadi meneruskan permainan ketika ini. Nun di seberang sana free kick kepada Perak. Sadil dipersalahkan di situ, mengasari Sandi Afolabi. Jarang-jarang sebenarnya yang melihat Sandi Afolabi mengalami kecederaan. Ianya berpunca daripada kesilapan Zalinullah alias dilakukan dari situ oleh Roy Wilson. Apakah ini akan menyaksikan yang Dominic Tan akan masuk ke dalam sikit. Koja membuat satu back heel yang baik, tapi offside. Bijak tindakan daripada pemain Argentina ini untuk melepaskan Wan Zek Haikal. Sayangnya Wan Zek dalam posisi offside, sedikit saja kedudukan itu. Dominic Tan hilang tumpuan. Kita lihat semangat sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Yusri Cek lah, atau Kim Sui di sebelah tepi padang, merenung di tengah padang apa yang bakal berlaku ketika ini. Demi clearance lakukan Sadil. Daniel Ting
untuk Stoke Wilking mencari ruang melepaskan rimbatan, dihalang baik oleh Sandi Afolabi. Lagi mudah dipatahkan oleh pemain-pemain Perak. Namun Daniel Ting, Sadir Ramdhani dan juga Sifontes semuanya lebih pantas untuk kembali mencuri bola itu. Pelanggaran berlaku antara Daniel Ting dengan Aiman Khairul. Yang diberikan di situ kepada Daniel Ting. Penyokong Perak yang mungkin sedikit tidak berpuas hati. Gabriel mengalami sedikit kecederaan tadi. Dominic Tan buat satu hantaran jauh. Shivan pilih membacanya dengan baik, tapi hanya sampai ke kaki Sadir Ramdhani. Jafri Firdaus sudah meminta bola. Rahman Machado dengan sentuhan, tetapi Sadir dalam kedudukan offside. Kali ini dari Goy Kochia pula dalam kedudukan offside adalah Susenong. Kurang berhati-hati dalam pergerakan pemain Korea ini. Kita lihat dia berada di atas Pak Tesu dan juga Dominic Tan. Wilson untuk Sadil yang ke belakang sedikit kali ini untuk melakukan gerakan. Wilkins, Perez membantu buat satu hantaran positif ke dalam kawasan penalti. So jelas sekali kita lihat bagaimana kedudukan Rahman Machado yang menghadapi kesukaran ketika ini membuat percubaan on target. Sabah memiliki Thelmo Castanheira sebagai penyerang simpanan selain daripada S. Kumaran. Dan seorang lagi forward mereka adalah Farhan Roslan. Bawa ke depan Afif Ashraf, tolakkan. Ada tolakkan. Penalti ataupun free kick. Free kick. Pemain-pemain Perak mendakwa ianya berlaku di dalam kawasan penalti. Tetapi pengadil berada berhampiran dengan insiden itu. Dia kejar, iaitu Sadar Hasrul. Dia dapat lihat dianya akan menimbulkan sedikit kontroversi. Tetapi pengadil kata free kick. Ini adalah peluang terbaik terutamanya untuk Goy Kochia. Sekali lagi kita lihat inside ataupun outside, ataupun dianya sedikit betul-betul di atas garisan.
Wan Zek boleh menjadi pemusnah lagi kepada hasrat Sabah untuk membawa 3 mata penuh. Pulang ke Nikas, Goycochea dan juga Nihom di situ. Masing-masing sedang mengatur strategi. Yang penting ketika ini adalah untuk melihat benteng ini dibina sebaik mungkin untuk menghalang percubaan terus yang akan dilakukan oleh Goycochea ataupun Wan Zek Haikal. Susulan rembatan yang dilakukan sebentar tadi. Sadir Ramdhani kena berhati-hati. Goycochea di belakangnya. Peluru di situ Azalinullah. Dan kita lihat bagaimana Cifuentes ditarik sedikit oleh Syiban Pilih, tetapi permainan diteruskan. Sayangnya tidak ada sepakan percuma yang menakjubkan dapat dihasilkan oleh Luciano Goycochea. Sebentar tadi, walaupun itu adalah posisi dan juga spot cukup baik, kalau dapat dilencungkan bola itu cantik tau, untuk mencari gol yang kelima peribadinya. Machado tidak dikawal, tolakkan semula. Pelanggaran berlaku. Jafri Firdaus mengalami kecederaan kepala yang perlu diberikan rawatan. Terus dipanggil ketika ini. Pasukan perubatan kerana kecederaan kepala perlu diberikan perhatian segera. Tak pasti pelanggaran dia dengan siapa tadi, sebab Machado melambungkan bola ini. Okey, terkena kepada bahu kiri Jesper Nihom. Itu apa tu? Last jaringan daripada Goycochea ialah ketika Perak mengalahkan Pulau Pinang tempoh hari. Kita lihat sekali lagi free kick ini ditumbuk baik oleh Khairul Fahmi Cekmat. Jaga gol berpengalaman negara, sebab dia memang menunggu di tengah-tengah tu. Jafri Firdaus boleh meneruskan permainan, tetapi pening lalat sikit lah. Drop ball untuk Sabah. Gabriel Wilkin. Bijak dari Wilson, kekalkan bola dalam kawasan permainan. Sebelah tepi untuk Daniel Ting, boleh membuat cross. Tampanan keluar. Corner kick yang pertama dimiliki oleh Sabah sepanjang permainan. Cifuentes akan mengambil sepakan penjuru ini untuk melihat 5-6 pemain Sabah ditumbuk baik oleh Sahishwaran. Peluang untuk melakukan counter attack, tapi tarikan dilakukan. Dominic Tan menjadi pemain pertama dilayangkan kad kuning pada minit ke-60 permainan.
larian daripada Faris. Izdiham tersekat dengan tackle yang dilakukan oleh Dominic Tan sebentar tadi. Kad kuning yang kelima untuk Dominic Tan, menyamai pencapaian Pak Tesu, Gary Stephen Robert dan juga Daniel Ting. Jafri cuba untuk mengatasi pemain lawan, berjaya di situ Jafri. Faridis Firdausyu, Raymond Machado menanti di tengah, sayang hantarannya kurang baik. Bola dikeluarkan oleh Afif Ashraf. Hantaran ke dalam untuk Sabah. Dah macam wajah Yusri Cik lah pula Afif Ashraf. Jafri, hantaran ke dalam. Gabriel, cantik rembatan leret yang dilakukannya daripada jarak jauh. Terbaik dari Gabriel Perez, berjaya memperdayakan Goicoechea dan kemudiannya mencari sasaran sebelah kiri. Shahishwaran sedikit saja tersasar dalam usahanya untuk mencari jaringan bersama-sama dengan pasukan Sabah. Pemain pertahanan dari Brazil yang berusia 26 tahun. Sabah klub pertamanya di Liga Malaysia dan juga di Asia. Sekali lagi Gabriel Perez tinggi, sedikit mata berlaku dan rembatan daripada Jabir Firdaus terkena kepada Nia Home yang kebetulan berada di barisan pertahanan terakhir ketika kedudukan T. Shahishwaran sudah pun tertewas sebenarnya. Wow, dua kali Sabah mencuba mengetuk pintu gol untuk mendapatkan jaringan. 62 minit sudah pun dah berlalu. Menang bola secara baik, secara bersih dari Sadir Ramdhani. Wilkin ke sebelah kirinya untuk Gabriel Perez sekali lagi. Stuart Wilkin. Dominic Tan jauh hantarannya ke dalam box. Berjaya juga ditanduk, tapi sayang Sadil mencari ruang pada dirinya, merembat. Kaki-kaki yang memakai stokin kuning hitam itu sudah pun penuh memenuhi barisan tengah. Afolabi menjatuhkan Wilkin untuk free kick pada pasukan Sabah. Fuentes yang akan mengambil sepakan ini, pendek untuk Wilkins mencari rakan, tak sampai kepada Gabriel Perez. Afolabi tarana ke dalam Sabah.
dua keputusan seri yang dicatatkan oleh Sabah dalam Liga pada musim ini. Seri dengan Kelantan United dan juga Negeri Sembilan. Cross yang dilakukan oleh Wilson agak rendah. Kemana nak dibawa? Azalinullah. Bahaya kedudukannya, hilang bola. Daniel Ting masuk dalam kawasan penalti. Dia mengasari pertahanan lawan. Tetapi pemain yang paling lega adalah Azalinullah. Dan dia juga berjaya untuk mendapatkan semula free kick kepada Perak. Bermain di luar likas. Sabah juga dengan dua keputusan seri, satu sama dengan Negeri Sembilan, juga satu sama dengan Seri Pahang. Ini dia daripada Jeffrey Firdaus, ataupun terkena ditampat oleh Sahishwaran. Sekejap, kita tengok lagi sekali. Kena lutut Jasper Nihom. Sahishwaran sudah tertewas tadi. Sionong, Wilson. Azalinullah, Afolabi, Jasper Nihom, tak sampai hantarannya. Pak Tesu terpantas, hantaran ke dalam, bukan free kick. Wan Zack kata dia tidak mengasari Pak Tesu. Ianya disahkan di seberang sana oleh saudara Hairul Azman Azimin. So, throw in lah kepada pasukan Perak. Kocha terlepas. Jafri Firdaus. Dia asak dari belakang oleh Sionong. Azalinullah. Daniel Ting. Mainan diteruskan oleh pengadil. Peluang di sini Goy Kocha. Ada blok yang dilakukan oleh Pak Tesu itu. Pemain-pemain harus play to the whistle sebab pengadil tidak menghentikan permainan dalam pergelutan antara Daniel Ting tadi dan kemudiannya bola dicuri oleh Sionong. Tetapi blok ini, tampanan ini, timingnya cukup baik dari Pak Tesu. Percubaan akrobatik untuk menghantar bola ke dalam kawasan penalti oleh Luciano Goycochea. Sabah terus menekan ketika ini. Semuanya sudah menanti dan Sadir Ramdhani mencari ruang membuat cross yang agak menggelirukan. Dominic Tan membantu di barisan hadapan. Wilson akan melakukan lontaran. Wilkin dan akhirnya dihantar ke Fapos. Sahishwaran, kapan yang baik. Daniel Ting, tidak ada effort darinya untuk cuba memenangi bola tinggi itu. Wilkin yang sudah melihat pada kedudukan, tapi Rahman Machado dalam kedudukan offside.
bahawa Sabah dalam kedudukan terbaik mereka setakat ini. Cuma pada perlawanan yang terakhir nanti ataupun perlawanan selepas ini, selepas perlawanan dengan PSM Makassar, dia kena pastikan bahawa 3 mata mutlak dimiliki dalam pertemuan dengan pasukan Kedah pada 17 Disember nanti, perlawanan yang terakhir mereka. Itulah laluan yang terpaksa dihadapi pada minggu-minggu yang begitu mencabar sekali, terutamanya ketahanan fizikal dan mental. Anak buahnya memberikan respon yang cukup baik, terutamanya di peringkat Asia. Sadel, tapi bola ini tertolak kuat sedikit. Silap daripada Sahiswaran, tetapi mujur. Tampanan pertama yang mengecewakan dari Sadil Ramdhani tadi. Peluang untuk beliau sekali lagi berdepan dengan Jasper Nihong. Gonzak, Azalinullah, dengan tampanan yang begitu kemas untuk memperdayakan Faris Izdiham. Ada banyak respon yang ditunjukkan oleh Yusri Jelah ketika ini di tepi padang. Cuma tak pasti dalam tempoh 18 minit yang terakhir ini siapakah players yang dia nak bawa masuk. Luka Milanovic ada di bangku simpanan ketika ini. Dominic Tan merembat. Itu dia. Satu clearance yang dilakukan oleh Dominic Tan daripada tengah padang. Penyokong Perak mahu melihat tukaran pemain dilakukan oleh Yusri dalam perlawanan ini, supaya ada tenaga baru di barisan hadapan. Tekocha, Gonzak dihantar ke tengah dikala tak ada rakan yang menanti. Cifuentes yang dipersalahkan di situ. Sampai sebenarnya daripada Nihom. Machado lagi free kick untuk Perak ketika ini. So kita melihat dua lagi pertukaran yang dilakukan di sini. Castanheira dan juga Farhan Roslan. Rahman Machado dikeluarkan. Sadil Ramdhani juga direhatkan. Bermakna Sabah ada 4 tenaga baru.
yang perlu dipergunakan sebaik mungkin. Sementara kita melihat Perak pula di sini, Milanovic dan juga Firdaus Sayadi. Okey, welcome back. Sosionong memang wajar dikeluarkan, tak begitu berfungsi sepanjang 75 minit bermain. So Milanovic untuk menggantikan tempat Faris Izdiham awak kecil. Striker masuk untuk kedua-dua tim. So siapa yang lebih berjaya ketika ini? Castanheira, Farhan, play on kata pengadil. Wilson tolakkan ke belakang untuk Karofami. Wanzek dalam kedudukan offside. Dia tak bergerak, jadi permainan boleh diteruskan. Kocha cuba untuk melakukan nutmeg ke atas Dominic Tan, tak berhasil. Castanheira, Farhan, Wilkin sedikit tertekan tapi dia dapat kontrol bola. Free kick kepada Stuart Wilkin. Seorang midfielder yang punya work rate yang begitu tinggi. Sequentes untuk Wilkin sekali lagi. Dominic Tan. Dilambungkan ke dalam box, keluarkan oleh Nihom. Dihantuk ke tengah oleh Wilson. Castanheira merembat. Terlalu mudah. Percubaan pertamanya dalam perlawanan ini. Mudah sangat untuk menewaskan Syaisaran. Firdaus Sayadi cuba untuk mencari Wanzek. Haika terlalu jauh hantaran seperti itu, terlalu sukar. Afolabi cuba diatasi oleh Gabriel. Jauh. Oh, Kokocha terlalu ambitious. Dia tahu dia tak ada banyak option. Kalau dia kawal bola itu, dia akan dicabar oleh Wilkin dan yang lainnya. Luka Milanovic pun bukan berada di posisi terbaik untuk terima bola itu. Oh, terupas yang agak mengecewakan pula. Daniel Ting yang menanti di sebelah tepi, di sebelah sayap.
Dan ke dalam Wilkin yang terus berusaha. Bantuan diberikan oleh Wilson Batu. Castanheira melega-lega untuk Farhan, dapat cross tapi agak mengecewakan proses seperti itu. Dan ada free kick untuk Luka Milanovic, pantas diambil. Ada sedikit reaksi marah Dato' Ng Kim Swee tadi. Perak mengatur serangan, juga tak ada idea untuk membolehkan bola ini dibawa masuk ke dalam kawasan penalti oleh pemain Perak sebentar tadi. Keras sadangan itu menurut pandangan saudara Hasrul, yang dilakukan oleh gol Kochia ke atas Dominic Tan. Free kick juga untuk pasukan Perak. Kosong-kosong lagi kedudukan ketika ini. Akan menjadi keputusan seri tanpa jaringan kali yang ketiga untuk Perak kalau ianya berlaku ketika berlawan dengan Kelantan United dan juga PDRM sebelum ini. Peluang untuk Firdaus Sayadi hilang dalam beberapa perlawanan akibat daripada kecederaan, dan kini dia kembali. Dua perlawanan yang terakhir ini pemain Perak sudah tentunya mahu untuk membuktikan sesuatu supaya mereka dapat dikekalkan untuk musim mendatang. Wilson banyak sangat tolakan ke belakang yang dilakukan oleh Wilson. Lagi sekali Wilkin kali ini barulah sampai kepada Gabriel. Dilambungkan dalam box, tandukan dari Castanheira dan Pak Tesu. Itulah perubahannya. Dato' Ng Kim Swee mengarahkan Pak Tesu naik ke atas sebagai perubahan taktikal pada penghujung permainan. Akhirnya membawa hasil cukup lumayan. Kita terpaksa menunggu hingga minit ke-85 untuk jaringan dalam perlawanan ini. Castanheira lompat tinggi, ditepis oleh Saiswaran. Tepisan ke tengah yang jatuh betul-betul di hadapan kaki kiri Pak Tesu. Apa lagi
Thank you very much, katanya Hamzah Midah, untuk beliau menjadikan gol yang ke-8 dalam saingan Liga terikat dengan Ramon Machado. Betapa pentingnya dia bermula sebagai centre back, sebagai sweeper, sebagai last man, dan pada minit ke-85 naik ke atas, mendapat satu peluang yang cukup mudah untuk dia settlekan. 21 gol dalam 82 penampilan sejak menyertai Sabah pada tahun 2019. Pak Tesu berusia 33 tahun. Semalam 1 Disember, 2 hari lepas lah, so Perak pasti akan berusaha keras, tidak mahu mengalami kekalahan di gelanggang sendiri. Mereka sudah catat 7 kekalahan di tempat sendiri sebelum ini. Free kick. Siapa? Sifu, siapa lagi? Gelotan dah berlaku. Farhan Roslan cuba melengahkan permainan. Asul Amir tak puas hati selagi dia tidak dapat memberikan amaran lisan kepada Azalinullah dan juga Farhan Roslan di sini. Alright, tap the hand. Permainan boleh diteruskan. Ini adalah situasi yang agak mendebarkan juga untuk Khairul Fahmi Encik Mat, supaya dapat mengekalkan rekod bersih dalam perlawanan ini berdepan dengan percubaan terus yang bakal dilakukan oleh Wanzek Haikal. Merembat rendah, terus kedakapan Khairul Fahmi. No problemo untuk rembatan seperti itu yang kurang power, walaupun on target yang dihasilkannya. Luka Milanovic adalah yang pertama sampai di hadapan Khairul Fahmi. Tak lepas di situ. Nehom dikeluarkan oleh Afif Ashraf. Azalinullah mencari Wanzek. Tak lepas dia untuk mengatasi Daniel Ting. So, rentetan kemenangan boleh dianggapkan sebagai rekod terbaik, rekod cemerlang kepada Sabah. 5 kemenangan berturut-turut dalam saingan Liga. Dalam genggaman mereka, kecuali saat terakhir seperti ini, untuk kita melihat free kick yang diberikan oleh Dominic Tan menjatuhkan Luciano Goicoechea. Satu kemenangan dalam persaingan AFC Cup. Kalau ada anugerah pasukan terbaik, wajar diberikan kepada pasukan Sabah. 4 minit masa tambahan yang diberikan disahkan oleh saudara Syukur Zulkifli, gawai keempat perlawanan. Beberapa free kick yang terhasil dapat diselamatkan oleh Khairul Fahmi Encik Mat.
Sabah dibonosi 33 kali sebelum ini dalam 24 perlawanan. Dan ini adalah situasi yang amat penting. Peluang kedua untuk Goicoechea, tetapi terkena kepada benteng, terkena kepada Jafri Firdaus. Untuk corner kick yang ke-5 kepada pasukan Perak. Goicoechea yang akan mengambil sepakan ini. Sayang, tandukan Wan Zek. Dia berada di belakang pemain pertahanan sebentar tadi. Fahmi diarahkan untuk menyegerakan tendangannya. Whistle kali yang kedua sudah pun dibunyikan. Bahaya ni. Boleh dia layangkan kad kuning ni. Tak pasal-pasal. Afolabi menang bola tinggi. Zek mencari Goicoechea, dikeluarkan oleh Dominic Tan. Cemerlang permainannya hari ini. Defensive duty yang dilakukannya tak sempurna dan Pak Tesu kembali semula mengetuai barisan pertahanan. Wilson jauh. Castanheira tadi. Milanovic. Lenoting. Free kick. Late challenge. Pas untuk Afif Ashraf. Mudah dikeluarkan oleh Pak Tesu. Bola tinggi memang milik Sandi Afolabi dan kini mengalami kecederaan di bahagian kepala selepas berlaga dengan Castanheira. Kesakitan itu, walaupun pada dasarnya diikutkan pemain-pemain daripada benua Afrika ini memiliki kekuatan dalam pelanggaran kepala ataupun pelanggaran kaki. So, Afolabi diminta keluar terlebih dahulu. Tiga puluh saat yang terakhir. Azalinullah terus menghantar bola kepada Karol Fahmi Cemat. Untuk Perak kekal di tangga yang ke-11 sebab Pulau Pinang berjaya mencuri satu mata dalam pertemuan mereka dengan Terengganu. 24 mata dalam 25 perlawanan. Perak 25 perlawanan, 22 mata. Shivan Pillay wajar diberikan peluang dalam setup bawah 23 tahun negara. Afolabi, Azalinullah tak sempat kerana Dato' Angkim Sui dan juga Sabah mengekalkan retak cemerlang mereka dalam 5 perlawanan, 5 kemenangan. Excellent performance daripada skuad dari negeri bawah bayu ini. Pak Tesu naik ke atas dan terus menjadi pemusnah dengan gol kemenangan pada minit ke-85. Gol yang ke-8 pribadinya dalam saingan Liga. So, Sabah dengan 51 mata di tempat yang ke-4, masih lagi di belakang pasukan Kedah. Tapi pasukan Perak sudah pasti kecewa. 2 kekalahan berturut-turut direkodkan mereka setakat ini selepas ada rentetan 2 kemenangan. Tetapi Sabah yang sudah pasti pulang selepas ini dengan kelegaan, dengan kegembiraan
pasti akan disambut dengan penuh kerakyaan oleh penyokong-penyokong mereka di sana. So, di Ipoh untuk pelanan ke-175, Perak FC 0, Sabah FC 1.